Jabatan Ketua-Ketua Pengarah, semua warga 23,000 warga KPKT yang saya hormati dan kasihi sekalian. Tidak lupa juga kepada seluruh PPT yang sedang menonton atas talian. Inilah masanya kita mula untuk melangkah ke depan untuk pastikan kementerian ini kekal sebagai sanjungan dan hormat oleh rakyat di luar sana. Selamat datang ke Kementerian KPKT, Kementerian Bertaraf Platinum. Untuk makluman semua, yang pertama, falsafah kepimpinan adalah sangat penting di mana kementerian ini berpaksikan kepada konsep Malaysia Madani, iaitu 6 prinsip utama. Pertama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, ihsan. Kesemua 6 ini terus akan berpaksikan kepada 5 prinsip utama rukun negara. Pagi ini kita telah pun baca ikrah rukun negara. Tapi amat penting sekali adalah bukan saja kita hafalkan, bukan saja kita bacakan, tapi yang lebih penting tiap-tiap malam kita patut buat solat hajat supaya prinsip rukun negara ini tersemai dalam hati kita. And we have to prove to the world that we walk the talk. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, dan juga kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini memang wajib kita bukan saja katakan, hafalkan, tapi kita amalkan untuk pastikan kita prinsip ini sentiasa menjadi teras pimpinan Kementerian KPKT. Berlandaskan kepada kelima-lima prinsip ini, tahun lepas saya telah meluncurkan 3 tagline utama. Okay? Yang pertama, kita lihat gambar ini, #Stronger_Together. Saya sentiasa percaya sebuah organisasi yang berjaya, semua orang kena bekerja sebagai satu pasukan. Seperti pasukan bola sepak kita, jika hanya ada goalkeeper, tak ada striker, mana boleh menang? Sebagai kereta bomba, jika ada enjin, tak ada driver, siapa nak pandu? Ada enjin, ada driver, tak ada suspension, tak ada tayar, you angkat sendirilah. Oleh kerana itu sangat penting, di mana semangat stronger together ini wajib kita 23,000 warga keluarga kita sentiasa ingat. Sama dari peringkat KSU sampai ke masjid yang cuci tandas, kita bekerja sebagai satu pasukan dan kita pastikan kita sebagai sebuah keluarga. Yang kedua, unity in diversity. Saya tegaskan, anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak Iban anak kita, anak Dayak pun anak kita. Malaysia truly Asia. Ini adalah Malaysia yang sebenar. Oleh kerana itu kita boleh lihat dari atas gambar ini, Malaysia terdiri daripada lebih 54 kaum. Bukan saja Melayu, Cina, India. Ada lagi Kadasan, Dusun, Dayak, orang asli, Senai dan lain-lain, Senoi dan lain-lain. Kesemua ini adalah anggota keluarga kita. Jika kita sayangkan anak kita, kita kena pastikan supaya puak-puak yang ekstremis berlampau tersebut, fahaman ekstremisme, tidak ada ruang dan peluang di tanah air kita yang tercinta ini. Oleh kerana itu, saya sentiasa tegaskan, di mana kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa, kepelbagaian agama adalah kekuatan kita, adalah keistimewaan kita. Oleh kerana itu, perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity, is the core principle of this ministry. Selain daripada itu, apa yang kita lakukan sesemua ini, khususnya pegawai-pegawai kerajaan yang saya kasihi sekalian, termasuk PPT di seluruh negara, sentiasa ingat setiap pagi apabila when we log in, always remember why we are here. Mengapa kita bertugas, datang buat apa? Bukan saja hanya datang untuk baca surat khabar, lepas tu minum teh, lepas tu tunggu hari 27 untuk dapat gaji. Kesemua ini, everything happen for a purpose. We are here for the objective, kerana kita nak angkat martabat negara, nak angkat darjat rakyat.
The MIPA TV. In the past 5 years, we have lost a lot of ground. Other countries are all catching up. Kita lihat rakan kita Indonesia, orang punya HSR dari Bandung dan Jakarta dah siap lah. Okay? Vietnam sekarang menjadi destinasi antara pelaburan manufacturing hub of ASEAN. Philippines, di mana mereka the standard of English has exceeded Malaysia. Adakah kita akan terus leka dan ketinggalan? Dan pastikan supaya this is the time we put the stop to the rot and make sure that Malaysia bounce back and make Malaysia great again. Ini adalah tanggungjawab kita semua, tak kira sama ada makcik yang cuci tandas ataupun KSU, kita bekerja sebagai satu pasukan dengan objektif yang sama, The MIPA TV. Inilah tanah tumpah darah kita. Inilah Pertiwi, ibu Pertiwi kita. Inilah tanah air yang tercinta ini. Oleh kerana itu, saya yakin dan percaya setiap warga keluarga KPKT adalah patriot yang cintakan negara kita. That's why we are here. So oleh kerana itu adalah penting, semua ketua-ketua jabatan wajib semangat cintakan negara, semangat patriotism ini kepada semua dan amalkan dia sebagai sebahagian daripada kerja, budaya kerja jabatan, agensi ataupun syarikat berkaitan dengan kerajaan. Next, 365 hari bersama KPKT. Saya ingin memanjat kesyukuran kepada Ilahi kerana limpah dan kurnianya, di mana pada tahun yang lepas 2023, walaupun kerajaan Malaysia Madani baru lahir setahun jagung saja, tetapi bersama atas jasa bakti tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, atas jasa bakti berkorbanan semua, pada tahun lepas KPKT berjaya melangkah kejayaan demi kejayaan. Kita berjaya menang anugerah demi anugerah. 10 jari pun tak dapat kira. Tahun lepas 15 anugerah utama telah pun dimenang. Dan antaranya pencapaian yang paling membanggakan kita di bawah pimpinan Ketua Setiausaha Datuk Azman, kementerian kita adalah antara 3 saja kementerian yang iktiraf sebagai kementerian bertaraf platinum. Dan kita menang, dan pengiktirafan ini bukan angkat bakul masuk sendiri. Dia diiktiraf oleh mampu dan juga Jabatan Perdana Menteri. Menang bukan senang, tapi nak kekalkan status platinum ini. Tahun ini kita akan menghadapi berbagai saingan daripada rakan-rakan kita dari kementerian-kementerian lain. We were number 2 in 2023, the best performing ministry. And tahun ini saya nak cabar tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini we aim for number 1, the best performing ministry. Saudara-saudari, saya yakin di mana pertama, tahun lepas kita menang tempat pertama track Ekonomi Anugerah Inovasi Sektor Awam melalui projek inovasi gerbang pembayaran PBT Pay. Ini kita jadi juara. Syabas, tahniah saya ucapkan kepada Jabatan Kerajaan Tempatan. PBT Pay memang merupakan satu inisiatif yang amat memberangsangkan. Setakat hari ini, melalui si apps ini, kita telah berjaya kutip 600 juta ringgit daripada cukai-cukai pintu. Tahun ini kita sasarkan sekurang-kurangnya 102 PBT akan pakai PBT Pay, dan jumlah sasaran kutipan tidak kurang daripada 400 juta ringgit melalui si atas talian. Maka ini transformasi digital akan merupakan salah satu fokus utama di mana kita untuk menyenangkan. Always remember, as the strong, independent, professional civil service, we are here to deliver, and we are here to facilitate, not to frustrate. Kita di sini untuk mempermudahkan, bukan untuk menyusahkan. Dan mesej ini saya juga nak sampaikan kepada seluruh 155 PBT yang sedang mengikuti siaran langsung atas talian amanat ini. We are here to facilitate, not to frustrate. Ini adalah the key word yang sentiasa kita perlu hafal. Yang kedua, kita lihat tahun lepas memang saya berasa amat bersyukur sekali
Di mana tahun lepas KPKT buat pertama kali, saya difahamkan oleh KSU, buat pertama kali KPKT melalui Jabatan Bomba dan Pengalaman Malaysia, kita telah menang anugerah utama inovasi Perdana Menteri. Tahniah kepada Balai Bomba Alustah di Kedah, dengan belanja RM800, mereka membawa balik RM1 juta anugerah. Memang return of investment is amazing. Inilah yang sentiasa saya tegaskan. Apa-apa projek kita nak lakukan kena berpatuh kepada beberapa prinsip. Untuk projek baru, first one, you must make sure you have feasibility study, supaya di bawah pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani tidak ada lagi projek-projek gajah putih yang menyakitkan hati. Yang kedua, kita kena pastikan apa yang kita perolehan. Dari segi perolehan, harga yang kita beli itu mesti berbaloi. Jangan lupa, makcik yang pergi beli sayur dekat pasar pun dia tahu banding harga. Takkanlah ketua pengarah tak tahu cari harga yang lebih berbaloi. Oleh kerana itu, selain daripada feasibility studies, CBA, cost benefit analysis, is one of the key benchmark everyone are required to practice. Yang ketiga, selain daripada feasibility studies, CBA, jangan lupa duit yang kita belanjakan tahun ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Berangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim atas prestasi yang cemerlang kementerian ini. Tahun ini kita mendapat tambahan peruntukan hampir RM300 juta. Jumlah peruntukan kementerian kita tahun ini berjumlah 5.64 bilion. Dan tahun 2025 saya sasarkan 6 bilion untuk KPKT. 6 bilion, kita kena meyakinkan kepada Treasury General MOF, kerana semua duit yang kita belanja sekarang is all performance based. Whether it is your work or the budget, semua adalah performance based budget. Oleh kerana itu, selain daripada feasibility studies, CBA, the return of investment, kita kena sentiasa fikir, apabila saya buat perolehan ini, apakah pulangan yang bakal dinikmati oleh rakyat dan juga oleh negara kita. Kerana ini duit kita, di pembayar cukai, kita harus pakai dengan penuh cermat, penuh berhemah, elakkan ketirisan, elakkan pembaziran, dan elakkan penyelewengan. Seterusnya, kita lihat selain daripada kedua-dua anugerah utama, kita juga menang tempat kedua, anugerah penilaian outcome Kementerian Berprestasi Tinggi. Kita juga dapat anugerah khas pencapaian konsisten penilaian outcome pembangunan negara tahun. Selain itu, fokus utama KPKT. Tahun lepas, tahun pertama, saya diberikan amanah dan tanggungjawab bersama dengan saudara-saudari. Saya telah menggariskan 7 fokus utama. Ini kita tidak seperti yang dikatakan oleh Datuk KSU. This year, we will continue, malahan memperhebatkan 7 fokus utama tersebut. We are not moving the goalpost. We are focusing on what we have been doing and want to do it better for this year. Pertama, ini kesejahteraan rakyat, keutamaan KPKT. Jangan lupa, yang bayar gaji kita, yang bayar allowance kita adalah rakyat. Tanpa rakyat, apa dayanya kita semua ini? Tanpa rakyat, apa gunanya kita khidmat? Oleh kerana itu, penting kesejahteraan rakyat adalah keutamaan kita. Dari segi perumahan, kementerian kita pun nama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Maka ini adalah 2 tongkat utama kementerian. Antaranya, kita nak buat rumah mampu milik yang berdaya huni, selesa dan selamat. We are on the right track, tapi belum sampai lagi. Kerajaan telah menggariskan supaya kita siapkan 500,000 unit rumah mampu milik. Setakat hari, kita cuma ada 261,000 unit. It is about 53%. Malahan, tahun ini kita akan memperhebatkan pelancaran rumah mampu milik yang bermodel baru, iaitu model baru PPR. PPR tahun ini di bawah bahagian rumah dan juga bahagian
Jabatan Perumahan Negara, semua PPR yang dilancarkan pada tahun ini bakal setaraf dengan standard HDB Singapore. Kita kena pastikan supaya model baru ini akan menjadi legasi kita semua. Dan nantikan pelancaran yang akan berlaku. Dan seterusnya, kita juga ada rancangan untuk membangunkan bandar madani yang inklusif, mampan, lestari, hijau, selesa dan selamat. Oleh kerana itu, salah satu agensi utama kita, Bandar Mini Prima pertama dalam negara ini bakal dilancarkan pada bulan April tahun ini, di mana saya rasa adalah sudah sampai masanya di mana selain daripada kuantiti, kita akan tegaskan kualiti. Kualiti perumahan kita wajib setaraf dengan benchmark antarabangsa. Malahan ada juga feature smart home, green building index, GPI dan lain-lain. Seterusnya, untuk pastikan supaya perancangan yang menyeluruh ini adalah fair and balance. Tahun ini kita juga akan memperkukuhkan kerangka perundangan perumahan. Dan antara fokus utama kita adalah Akta Pembangunan Semula Bandar, Urban Renewal Act, Urban Redevelopment Act, dan juga pindaan kepada Akta Bangunan Strata dan lain-lain. Kesemua ini tanpa punca kuasa daripada Akta, maka susah untuk kita membangunkan semula bandar. Okay? Seterusnya, infrastruktur kedua yang meningkatkan kebahagiaan rakyat, kepuasan rakyat, indeks kebahagiaan rakyat adalah fokus utama kita. Tahun lepas memang tahniah dan syabas kepada JKT, 5,196 projek telah pun siap sepenuhnya pada tahun lepas. Ini adalah rekod. Jumlah belanjaan adalah 700 juta. Dan tahun ini kita dapat peningkatan, ada lagi 784 juta diperuntukkan kepada JKT, dan kita sasarkan supaya tahun ini lebih hebat lagi, di mana bukan saja dari segi angka, tahun ini tidak kurang daripada 5,000 projek. Dengan peruntukan ini, kita tak pastikan setiap projek kena ada pemantauan yang rapi, ada pelaksanaan yang tepat dan cepat supaya rakyat dapat rasa. Saya sentiasa tegaskan, apabila kita turun padang nak bawa perubahan, kita kena pastikan rakyat bukan saja dapat lihat perubahan, dengar perubahan, rasa perubahan, dia boleh sentuh perubahan tersebut. Oleh kerana itu, semua PBT termasuk YDP, termasuk SU, ketua jabatan, ketua pengarah, KSU, termasuk menteri juga, semua ketua jabatan wajib turun padang setiap minggu. Aturkan masa, pastikan kita turun padang, dengar, menyelami perasaan, menyantuni rakyat, supaya pastikan tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Ini adalah antara yang penting. Selain daripada itu, kita akan memperhebatkan inisiatif tandas BMW. Ini adalah antara 3 dasar yang paling popular oleh Kerajaan Malaysia Madani. BMW bersih, menawan dan wangi. Saya bukan buat iklan untuk kereta BMW, tapi prinsip kita BMW tahun ini akan diperhebatkan. Terima kasih kepada RTM yang minggu ini telah buat laporan khas 2-3 hari untuk memperhebatkan kempen ini, di mana kita tahun ini akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jangan lupa, we can't work in silo anymore. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah banyak kali tekankan, semua kementerian wajib bekerja sebagai satu pasukan. Tahniah dan syabas kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tahun lepas, kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan telah pun menubuhkan EMAS, Emergency Medical Air Services. Dengan pakai helikopter yang sedia ada, kita dapat jimat 15 juta ringgit setiap tahun. 5 tahun, kita boleh jimat 75 juta ringgit. Ini adalah antara contoh teladan yang baik. Dan tahun ini, kita akan wujudkan sistem pentarafan tandas-tandas di sekolah. Setiap sekolah telah pun diperuntukkan 70,000. Bayangkan, 20,000 buah sekolah. Kerajaan belanja 1.4 bilion ringgit hanya untuk naik taraf tandas-tandas di sekolah. Ini adalah kerja yang sepatutnya dijalankan secara berkala, tetapi telah pun diabaikan bertahun-tahun. Tapi tak apa, asalkan selamat, walaupun lambat,
kita masih lagi boleh kejar masa. Dan tahun ini saya sarankan khususnya kepada PBT semua, tubuhkan pasukan pemantauan khas tandas awam dengan segera. Di bawah pengelolaan PBT ada 2,383 buah tandas, dan pihak swasta ada lagi 22,000 buah. Saya sarankan YDP mulai hari ini tubuhkan skuad pemantauan khas kerjasama dengan JKT. Kedua, YDP boleh panggil semua pengusaha stesen minyak, RNR, FMB jumpa supaya sama-sama kita pastikan penyediaan tandas awam bertaraf BMW ini bukan saja angan-angan tetapi direalisasikan. Jangan lupa industri tandas bernilai 80 bilion ringgit. Bayangkan, bajet negeri Perak 1 tahun 1 bilion. Tapi nilai industri toilet ini 80 tahun bajet negeri Perak. Inilah betapa besarnya nilai ekonomi yang boleh kita bangun bersama. Dan selepas daripada tandas BMW, kita akan buat tandas pintar, smart toilet. Tahun ini duit akan diperuntukkan dan diberikan kepada DBKL supaya start the building of smart toilet di kawasan pelancongan, termasuk Jalan Alor, termasuk Petaling Street dan lain-lain. Kita nak pastikan mengapa kebersihan, mengapa tandas itu penting. Kerana tandas itu, kebersihan adalah sebahagian daripada keimanan. Ini adalah sangat penting dan kita wajib untuk mendukung. Khususnya warga wanita memang syok apabila saya sebut kebersihan tandas. Kerana sentiasa yang saya tegaskan, mengikut kajian kerajaan negeri Jepun, setiap warga lelaki sepanjang hayatnya anggarkan 78 tahun, ada 12 bulan dia duduk dalam tandas. Untuk warga wanita 14 bulan, 2 bulan lebih daripada lelaki. Ini adalah kajian daripada kerajaan negara Jepun. Dan Jepun memang terkenal dengan kebersihan. Jepun memang terkenal dengan keselamatan, kebersihan alam sekitar mereka. Ini, dan kita ada dasar pandang timur. Dah pandang lama lah, 42 tahun kita pandang, kan? Tapi pandang saja tak cukup. Kita kena laksanakan apa yang mereka lakukan. Pastikan Malaysia kebersihan ini. Dan jangan lupa 2026 tahun keramat. Mengapa 2 tahun 2026 tahun keramat? 2026 is Visit Malaysia Year, tahun melawat Malaysia 2026. Dan kita sasarkan 35 juta pelancong masuk ke negara kita dengan pulangan hasil 140 bilion ringgit dari industri pelancongan. Ini akan menyemaratkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia is on the right track. Mengikut Jabatan DOSM, kedatangan pelancong asing ke negara kita buat pertama kali pada tahun lepas menjadi juara di kalangan semua negara ASEAN. 26 juta pelancong telah masuk ke negara kita setakat November tahun lepas. Saya jangka jika statistik ini dipanjangkan sampai hujung tahun lepas, lebih 28 juta dah masuk. Dan kesemua ini membawa pulangan hasil yang tinggi dan menyemarakkan pembangunan ekonomi negara. Jangan kita anggap kita tak hebat. Mengikut penganggaran Mastercard, Bandaraya Kuala Lumpur, ibu kota kita, telah berjaya mengatasi bandaraya New York, Beijing, Shanghai menjadi tangga ke-6 bandaraya paling popular di dunia. Sebab itu saya sentiasa tegaskan, Malaysia boleh. Kita boleh dengan ramuan yang tepat, yang betul, dengan semangat kerja. Dan antara yang paling penting, PBT. Jika guna kita ada dasar yang hebat, kita ada kajian yang menyeluruh, tapi dari segi pelaksanaan on the ground, tuan-tuan dan puan-puan memainkan peranan yang paling penting. Next, perancangan bandar yang lestari. Jangan lupa, next slide. Mengikut, saya quote Puan Noliza, CEO Urbanis yang duduk di sini.
Sebenarnya 78% rakyat kita sekarang semua duduk di dalam kawasan bandar. Hanya 22% saja duduk di kawasan kampung. Kebanyakan rakyat dah duduk sini. Oleh kerana itu, bandar pintar dan juga bandar yang mampan lestari adalah di bawah bidang kuasa kita. Dan sangat penting Plan Malaysia bekerjasama dengan semua PBT untuk pastikan bandar kita selamat selesa untuk diduduki. Oleh kerana itu tahun ini kita akan laksanakan bandar pintar, indeks bandar pintar, di mana early adopter is already there. Dan ini tahun ini untuk penarafan bandar pintar, the smart cities. Oleh kerana itu, selain daripada itu, jangan lupa antara tugas utama Kementerian KPKT, Jemaah Menteri telah membuat keputusan tubuhkan National Circular Economy Council, NCEC, di mana KPKT adalah pengerusi. We are the chairman of NCEC. Oleh kerana itu, dari segi ekonomi kitaran, JPSPN dan juga SW Corp, dan kedua-dua menjaga pengurusan sampah. You have to talk rubbish every day. And not only you just talk rubbish, you also make sure that rubbish, the trash, to turn the trash from the trash to cash. Inilah antara fokus utama kita. Selain daripada itu, saya sentiasa tekankan kerajaan tempatan yang responsif. Kadang-kadang rakyat marah. Mengapa? Apabila longkang dia tersumbat, lampunya tidak terang, jalannya memang teruk, dia telefon PBT. Telefon PBT yang paling rakyat tak suka adalah apabila kita dapat telefon, dia jawapannya, untuk bahasa Malaysia tekan 1, for English press 2,讲华语3, matilah macam tu. Oleh kerana itu sangat penting. Bayangkan jika bomba, orang telefon 999, dia pun tekan 999, tekan pun dia main dengan mesin. Oleh kerana itu, sebagai kerajaan yang disenangi oleh rakyat, we got to be responsive. Saya faham, saya tahu, bukan semua aduan ataupun komplain boleh diselesaikan. Ada juga orang yang tak munasabah. Tapi ingatlah saudara-saudari yang saya kasihi, pepatah Melayu kata, jika ada kemahuan, di situ ada jalannya. Jika hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jika kita ada tekad iktizam, keazaman yang kuat, mana-mana masalah walaupun tak dapat selesai, tapi kita kena berikan kepada pengadu. Your problem cannot be solved, at least I tell you how to do it. Itu saya rasa adalah satu sikap baru yang penuh bertanggungjawab. Oleh kerana itu, saya katakan kerajaan PBT yang responsif. Tahun lepas saya bangkitkan satu kes yang klasik, lesen anjing. Ramai lagi masih boleh ingat. Itu tahun lepas ada sebuah PBT. Lesen anjingnya RM10, tapi dia pandai. Atas kertas memang tak naik harga, tapi cost processing fees RM140. Oleh kerana itu kena bayar RM150 untuk satu lesen. Harga memang lesen RM10, tapi proses itu lesen RM140. Lepas saya bangkit di amanat menteri, harga terus turun kepada RM20. Hari ini, tahun ini saya ada lagi satu kes PBT. Kita tahu PBT nak tingkatkan hasil, memang tak salah nak tingkatkan hasil, tapi jangan lupa sampai kita membebankan rakyat sangat. Saya bagi contoh, tahun ini ada sebuah PBT, memang pandai juga, dia keluarkan lesen perniagaan. Katakan lesen perniagaan roti tu, dulu satu lesen untuk satu kedai. Sekarang dia satu kedai bakery lesen satu. Tempat untuk simpan itu tepung, satu lesen juga. Tempat untuk simpan kopi, satu lesen. Maka katakan, dia kedai runcit, dia jual 50 jenis barang, 50 lesen lah. Pandai PBT itu untuk tingkatkan hasil. Memang dia pandai, tapi rakyatlah yang menyampah tentang kita. Bayangkan, kenaikan, saya dapat aduan atas cara inovasi tersebut sangat kreatif.
Selain daripada jenis barang, dia impose pelbagai lesen. Dia dulu macam ini, satu kedai, satu premis. Sekarang dia tengok berapa luas kaki persegi. Katakan 100 kaki persegi, katakan 20 times 70, satu kedai RM200. Jika kedai itu besar sikit, maka saiz lain tambah lagi fee lesen. So saiz kena satu, jenis barang kena satu, dua-dua combine. Saya dah kira kenaikannya 7 sampai 800%. Memang kaya PBT, tapi Kerajaan Malaysia Madani sampai 2027 gulung tikar lah. Sebab itu saya fikir kita kena tegakkan nilai akhlak wasatiyah. Itu penting. We got to be reasonable and moderate. Boleh. Di mana cukai pintu saya pun faham. PBT ada pula 40 tahun tak naik. Cukai pintu. Sebab tu saya kata janganlah sekali 40 tahun baru kaji. Boleh belajar daripada Pulau Pinang. Dewan Bandaraya Pulau Pinang dah umum awal-awal. Okey, setiap 5 tahun ada kajian. Kenaikannya sikit aja. Every year 2%. Orang pun boleh terima. Kadar inflasi pun lebih kurang 2%. Kan? So rakyat pun tak marah. You put that 5 years 10%. Siapa nak marah? RM10 sekarang RM11 5 tahun. Orang tak marah. Tapi RM10 tiba-tiba jadi RM70, mesti dah orang menyampah dekat kita. Oleh kerana itu, apabila kita buat keputusan, sentiasa ingat, tepuk dadah, tanya serela. Katakan, ini fee lesen ni dibayar oleh ibu kita. Fee ini dibayar oleh abang saudara kita. Adakah anda sanggup untuk mereka bayar fee kenaikan 7 sampai 800% kenaikan? So saya tahu semua PPT sedang tonton siaran langsung ini, supaya saya nak semua PPT. Okay, dasar kerajaan persekutuan jelas, kenaikan dibenarkan, tetapi dia mesti secara berperingkat-peringkat dan mesti berpaksikan kepada prinsip wasatiyah. Okay, penting. Selepas itu ada PPT juga. KPKT bertanggungjawab atas kemampanan bandar. Okay, let me make it very clear. It takes years, decades for the tree to grow, but it only take a moment for you to chop. Oleh kerana itu, dasar KPKT jelas, JKT boleh keluarkan memo kepada PBT. PBT dilarang untuk tebang pokok secara bersih, kecuali dia membahayakan. Jika dia tidak membahayakan, you are only allowed to trim the trees, but not to cut the trees, because it take years for the tree to grow. Saya bagi contoh, pokok hujan di Taman Tasik Taiping berusia 138 tahun. Pokok itu telah berada di sana sejak 1875. Setiap pokok nilai pasarannya RM2 juta. Oleh kerana itu, Majlis Perbandaran Taiping telah pun memberi insurans. Setiap pokok insured for RM1 million. Bayangkan betapa bernilainya pokok-pokok yang berusia setengah abad, ada juga berusia lebih 1 abad. Kita jangan lupa, climate change is imminent. And this is the imminent crisis none of us will be escape. Nak tanam pokok, kita ada juga sasaran, di mana kementerian dah sasarkan tanaman 100 juta pokok. Tanam memang berkobar-kobar, pasal kontraktor boleh dapat duit. Tapi lepas tanam, potong lagi, tebang lagi. Oleh kerana itu, ini mencerminkan perancangan yang rapi dan juga prinsip dia, kita jangan tebang, tapi boleh trim. Okay, next. Mengekalkan warisan sejarah. Saya paparkan, ini memang hasil kerja saya di Menara Emas, Menara Condong Berkilauan Emas di Parlimen Teluk Intan. Okay, warisan sejarah sangat penting untuk kita. Antara warisannya termasuk nama-nama jalan. Saya nak sarankan kepada PBT semua, always remember, without the past, you have no future. Saya tahu, ada juga banyak nama jalan yang dulu dinamakan atas nama penjajah British. McAllister Road, Hewlow Street, Osborne Street dan lain-lain. Tapi hari ini banyak sudah hilang. Jangan lupa, bila kita tukar nama jalan, anak cucu kita, generasi muda kita, mereka tak akan
tak akan rasa bahawa sebenarnya tanah air pernah dijajahi. Maka oleh kerana mereka tidak tahu asal usul sejarah yang berlaku, maka tidak ambil iktibar, akan jadi bangsa yang lemah. Untuk pastikan supaya warisan sejarah ini kekal, kita boleh namakan jalan, tukar nama jalan hanya atas jalan-jalan yang baru. Jalan-jalan lama jangan sentuh, kerana ini adalah sebahagian daripada sejarah kita. Bangsa tanpa sejarah adalah bangsa yang tidak ada asal usul. Oleh kerana itu, semua PPT diperingati, kekalkan jalan yang ada, tak boleh namakan jalan lain, tapi untuk yang baru saja. Next one. Inisiatif utama KPKD. Pemukiman menteri. Baru-baru ini kita baru selesai melabur tirai dengan pemukiman menteri. Buat pertama kali, semua bukan saja menteri wajib hadir, Panglima Tentera, pengerusi SPRM, IGP, dan lain-lain, Governor Bank Negara, semua dikumpul di bawah satu bumbung buat pemukiman selama 2 hari. KPKT telah pun semua menteri diwajibkan untuk tanda tangan aku janji kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pastikan kita kotakan apa yang kita janji. KPKT telah menggariskan 12 inisiatif dan 6 inisiatif utama telah pun dipilih. Yang pertama, penyediaan rumah mampu milik, saya telah terangkan tadi. Yang kedua, meningkatkan program penyelenggaraan perumahan berserata, termasuk lift-lift yang baru, cat-cat bangunan yang baru. Ketiga, pelaksanaan blueprint ekonomi kitalan, the National Circular Economy. Keempat, pelaksanaan operasi pembasmian berterusan tapak pelupusan sampah haram. Syabas kepada SW Corp. Tahun lepas mereka berjaya menghapuskan 1,800 papak pelupusan sampah haram. Tapi tahun ini usaha ni wajib diperhebatkan untuk menjaga kebersihan awam. Keempat, kelima, penambahbaikan penyampaian perkhidmatan OSC 3.0. Ini sangat penting, di mana untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk dari segi kemasukan FDI, Malaysia dulu waktu Tan Sri Rafidah Aziz, kita sentiasa menduduki tangga kedua among all the ASEAN countries. Selepas Singapore, Malaysia is always number 2. Tapi malangnya, pada 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, kita nampak kejatuhan yang secara mendadak. At one time, we lost up to Singapore. Kita kalah kepada Vietnam, kita kalah kepada Indonesia, kita kalah kepada Filipina, kita kalah kepada Thailand dari segi FDI. Tapi alhamdulillah, tahun lepas apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masuk, Dato' Sri Anwar Ibrahim with his diplomacy prowess berjaya menarik berpuluh-puluh bilion FDI masuk. Cuma setiap kali jemaah menteri membuat mesyuarat, yang kita rungsing, yang kita rasa susah adalah kelulusan lambat. Oleh kerana itu, tahun ini kita kena pastikan apabila JKT memperhebatkan OSC 3.0 plus, always remember, ease of doing business. Jangan lupa, we are not only people's friendly, we are also business friendly. Because if all the businesses doesn't survive, maka mereka tak bayar cukai, manalah kita nak dapat gaji. That is why OSC 3.0 plus, saya dah sarankan semua 20 bandaraya wajib untuk adopt this new initiative. Sama ada Industrial Green Lane, prerequisite consultation, ataupun di self-regulation. Itu ketiga-tiga inisiatif dan juga garis panduan sudah siap. Cuma perlu diamalkan, follow through. Tahun ini kita sasarkan 20 bandaraya dan 30 PBT yang lain. Semua adopt the OSC 3.0 plus. We have to move fast. We have to gain back the ground that we have lost, because always remember, time and tide wait for no man. Apabila kita leka, kita rasa tak apa, besok lusa, negara lain semua sudah kejar dan lebih depan, langkah depan banding dengan kita. Dan yang keenam adalah pelaksanaan Bandar Pintar Malaysia. Ini juga penting supaya pastikan bandar kita bukan saja mampan,
tetapi juga pintar. Saya bayangkan, we have smart traffic light. Dulu kita punya traffic light memang tak smart lah. Tak ada kereta pun dia masih lagi warna merah juga. Tengah malam pun masih warna merah. 2 minit pun dia tak gerak. When we have smart traffic light, then we have the AI with the artificial intelligence. Tak ada kereta terus hijau lah. Dia akan mengurangkan kesesakan jalan raya dan lain-lain. Ini cuma satu daripada ratusan inisiatif bandar pintar yang boleh kita lakukan. Seterusnya, minggu lepas, di mana semua pengurusan tertinggi kementerian, kita sudah ada 3 hari 2 malam yang penuh dengan nostalgia dan juga kenangan-kenangan manis. Di mana pemukiman kementerian telah melabuh tirai. Terima kasih kepada urus setia kerana berjaya menghasilkan 95 program dan 173 plan tindakan. We have action plan, we have program. Now next is execution. Kita telah pun ada rumusan fokus utama. Tahun kita ada 7 teras. Pertama, menyediakan perumahan persekitaran yang berkualiti. Teras kedua, transformasi kerajaan tempatan ke arah perbadanan Banpan dan Pintar. Teras ketiga, memperkukuhkan keberkesanan perancangan dan pengurusan pembangunan spasial dan guna tanah negara. Teras keempat, menyediakan persekitaran Malaysia yang bersih dan mampan. Teras lima, membangunkan komuniti yang berdaya saing, progresif dan inklusif. Teras keenam, merakyatkan perkhidmatan kebombaan yang responsif dan juga efektif. Yang teras ketujuh, melestari modal insan, tak berurus, dan penyampaian perkhidmatan yang berkesan secara holistik. Ketujuh teras kita dah kenal pasti. Program sudah ada, plan tindakan sudah siap. Maka mulai hari ini lepas amanat menteri masuk pejabat, terus laksanakan. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Terus laksanakan. How to do it? Pertama, coming together is the beginning, like what we are doing now. Staying together is a process, but more important is working together is the success. Kita perlu pastikan apa yang telah pun kita rancang kena dilaksanakan dengan secepat mungkin. Kita tahu ada cabaran, ada halangan, but we shall overcome it. If we have the strong will, there's a way, there's a will, there is a way. Next one, team. Perkataan ini sangat penting untuk semua jabatan, agensi dan lain-lain. Jangan hanya semua KP saja. Kita anak buah kita tak berani nak gerak ke depan. Sentiasa percaya perkataan team ni, it means together everyone achieve more. Tahun lepas kita dah buktikan oleh kerana semangat kerja bersama. KPKT adalah antara kementerian yang diiktiraf sebagai kementerian yang paling dekat di hati rakyat, antara kementerian yang paling cemerlang. Ini adalah usaha kita semua. Semangat kita tahun ini, saya nak kikis budaya. Budaya ramai. Dulu saya turun padang, saya tanya pegawai, YB ini tak boleh buat lah, tak boleh lah, tak ada peruntukan. Ini memang susah. Dulu pun tak pernah buat, tahun ni pun tak payah buat. So the impossible virus telah pun masuk dalam otak. Tahun ini kita kena kikiskan. Perkataan impossible itu kita pecahkan. Impossible lepas pecah become I am possible. Semua pun saya boleh. Jangan risau, jangan takut buat keputusan, jangan takut buat kesilapan. To err is human, to forgive is divine. Sekiranya kesilapan kita buat, kita kena belajar daripada kesilapan. No one is perfect, but so long that yang penting tu naiwatu tu penting. Faham itu perkataan naiwatu? Itu daripada kamus Anwar Ibrahim. Niat tu, niat sebenar tu, naiwatu tu penting. Betul? Naiwatu. Okey, boleh. Memang saya sengaja nak test, tengok ada yang tidur tak. The can do spirit is very important. Dulu jangan banding dengan dulu. We have to move on. Move on
to make sure that we want to be a great nation. We got to have a great culture. Pegawai-pegawai kita tak kira sama ada dia berpangkat ketua pengarah ataupun kerani, semua rasa dia boleh buat. Boleh buat dan tak apa. Kita bagi peluang dan ruang yang secukupnya untuk mereka luahkan pendapat, keluarkan cadangan. Inilah inovasi dan budaya kreativiti yang kita buat. Saya bagi contoh. Kemenangan Global Sustainable Cities yang saya paparkan, ini siapa? Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang. For Pulau Pinang untuk menang the Shanghai Award yang dianjurkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Ini adalah antara 5 PPT terbaik, bukan di ASEAN, bukan di Asia, di seluruh dunia. We are one of the best local government in the world. Ini adalah anugerah yang dianjurkan oleh United Nations di Shanghai. Tahun ini saya pencabar PPT, masuk pertandingan, menang Dubai Award, menang juara US dollar 1 juta ringgit dollars menunggu anda. Kita kena ada semangat supaya pastikan kita tak jadi jago kampung. Seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Last year we also won, di mana bomba kita mengatasi 12 negara, 15 pasukan. Di Singapura menjadi juara keseluruhan daripada the challenges penyelamat competition. Ini bermaksud sebenarnya kita boleh. Cuma sebagai pemimpin, sebagai ketua jabatan, kita kena berikan peluang kepada anak buah kita to excel, and then we can reward them. Jika kita sekat dia sini, sekat dia sana, semua tak boleh, macam ini balik rumah tidur tanam ubi sudahlah. I think that we can do it. Apabila saya perkenalkan anugerah kecemerlangan menteri, ramai pun rasa mana mungkin nak anjurkan satu program yang berikan wang tunai kepada penjawat awam 700,000 ringgit. Nah, bulan 3 yang pemenang tu Datuk Jayasilan, dia nak pergi University Oxford. Dia bukan dia pergi mana, pergi University Oxford, tajaan penuh oleh kementerian. Tapi kita tak pakai duit kerajaan. We have friends of KPKT. Sebab tu I believe we can do it, and people feel that they feel with us. Mereka berdiri teguh bersama kita. Oleh kerana itu, anugerah kecemerlangan menteri, saya umumkan mulai hari ini pencapaian anda akan diambil kira sampai tahun depan. Anugerah menanti anda. This is a biannual, the highest Oscar award pada kementerian, dan kita telah pun berjaya anjurkan. Ramai di sini ada hadir. You can see for yourself. It is an Oscar award level. Ada red carpet, ada macam-macam. Ada juga dayang datang untuk menyanyi. Mungkin tahun depan Siti Nurhaliza. Saya pun tak tahulah. Tengoklah. Jika anda prestasi anda meyakinkan, maka lebih senang untuk kita mempromosikan kementerian kita. Lepas itu keputusan kena pastikan. Time is money, Time is of the essence. Mana-mana kementerian jabatan tu, saya dah sarankan banyak kali dekat postcard. Terima permohonan ke apa, keputusan jika boleh dalam 14 hari. Sama ada lulus, tolak, tangguh, dia mesti ada keputusan. Don't let people just wait there. Tolak lah. Mengapa tolak? Tuliskan. Alasan. Dokumen tak cukup. Sama dengan PPT juga. Sebab tu kita nak buat transformasi digital. Transformasi digital termasuk supaya semua PPT, apabila kita punya apps dah siap, lesen orang pohon, pagi ini pohon, petang lesen keluar. Untuk lesen yang berisiko rendah, seperti kedai roti, kedai kopi, itu kedai, mengapa tunggu bulan-bulan, 2 minggu baru boleh keluar lesen? Online, terus submit, petang boleh keluar lah. Itu saya rasa boleh dibuat. Selain daripada itu, keputusan cepat, pelaksanaan tepat. Ini adalah sebahagian daripada SOP tahun baru ini. Apabila kita ada perancangan, selepas pelaksanaan, tuan-tuan dan puan-puan, kerja kita belum habis lagi. KPKT, warga keluarga kita ada 23,000. 23,000 semua ada handphone. Semua ramai ada Facebook. Ada warga juga ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, macam-macam kita ada. Bomba lagi hebat. Saya nak sarankan,
Di mana apabila UKK keluarkan video, kita tolong semua PPT perhebatkan promosi, iaitu kerja kita hanya siap dari perancangan, pelaksanaan, dan paling penting komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. If you are not, the communication is poor, orang anggap kita tak buat kerja. Lepas kita buat kerja, kena pandai juga wah-wahkan. Setiap jabatan ini sebenarnya semua orang ada Facebook account, share lah, repost, like lah. Itu semua percuma. Cuma perlukan tekad saja. Kita boleh lakukan bersama. Okay, so your job is not done unless it is after planning, execution and communicated. Baru kerja selesai. Okay, next one. Nilai budaya kerja. Malaysia Madani bersifat inklusif. Apa bezanya kerajaan Madani dengan pembangkang yang ada pada hari ini? Kerajaan yang ada hari ini, kita menjaga semua kaum, semua agama, semua wilayah. Tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal. Kita anggap semua anak Malaysia, anak keluarga kita. That is Malaysia Madani. Okay? Yang kedua, KPKT truly Malaysia. Saya sengaja paparkan tengok gambar jelitawan kita ramai. Kita lihat memang bersemangat betul. Okay, dari Hari Raya Aidilfitri sampai Tahun Baru Cina. Lepas tu kita ada Hari Deepawali and Christmas and New Year. Kita satu-satu kementerian yang telah pun walk the talk. And now pagi ini baru saya telefon daripada Ketua Audit Negara. Sekarang Jabatan Audit Negara pun nak buat macam kita. Sebab itu saya kata, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. KPKT telah menunjukkan. Okay, sekarang nanti keluar tengok lobby kita memang tong-tong ciang. Tahun ini memang Dragon Years, full of lanterns or what. This is Malaysia truly Asia. Tapi lepas tu masuk bulan Ramadan, tengok kita akan perhebatkan. Okay, kita punya the Hari Raya Decoration. So lepas tu Deepawali. This shows that we respect everyone. Dan inilah yang disebut oleh Malaysia Madani. 6 elemen tu hormat. Hormat bukan untuk kata saja. You don't just say it, but we practice it. Always remember, you want to earn the trust and confidence of others, there's only one benchmark. Action speaks louder than words. Saya tak cakap, but saja. When I said it, I will do it. Inilah saya, KM, kebenaran merancang. KPKT, selain daripada KPKT Unity in Diversity, kita sebagai betul-betul mengangkat budaya semua bangsa, KPKT sebagai pusat kecemerlangan. We want to be the center of excellence. Sebab itu semasa pemukiman, saya terang-terang nanti KPPA nak jumpa saya. Pukul 1 nanti KPPA akan datang buat kunjung hormat. Okay, saya akan jumpa dia. Saya akan tarik siapa-siapa pegawai yang cemerlang dari kementerian lain pun, jika dia betul-betul cemerlang, gemilang, terbilang, saya akan jemput dia masuk KPKT. Tak termasuk Kementerian Luar Negeri. Duta besar pun saya akan tarik dia masuk. Asalkan dia hebat. Okay, yang hebat sila datang KPKT. We want to make sure that when you go out from KPKT, the branding is there. KPKT, the center of excellence for civil service. Dan apabila kita keluar daripada dewan ini, you can hold your heads high. Okay, rasa bangga. Orang tanya, dari kementerian mana? KPKT, Kementerian Bertaraf Platinum. Kita nak ada sense of pride apabila kita datang kerja. Never forget, we only live once. Everyone is going. Tak, semuanya ditakdirkan akan kembali ke Lamatullah, di mana akhirnya satu hari nanti roh anda akan dicucuri oleh rahmat dan ditempatkan di orang-orang yang soleh. Ia adalah ditakdirkan satu hari, cuma kita tak tahu bila saja. So you know that it's going to happen, and you know that your service is only that time, and make sure that it is meaningful. Make sure that it is full of memorable moments that you will be proud of. Itu penting tau. The sense of pride, the sense of keyakinan tu. Sebab tu budaya-budaya jumuk lapuk tu kita tinggalkan. Melayu kata
tinggalkan yang keruh, ambil yang jernih. Itulah semangat kita sebagai. Dan saya rasa dengan semangat berat sama di Piko, saya bangga tuan-tuan dan puan-puan dapat bonus. Bulan raya akan datang, setiap anda sini di mana 56 ke bawah dapat 2,000, Datuk KSU dapat 1,000, kan? Aku menteri potong gaji 20%. Okay? Bomba menang, aku pula derma gaji. Bulan lepas saya kerja tanpa gaji pula. Okay? Tak apa, tahun ini menang, lagi banyak yang menang, lagi banyak saya derma. Sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada warga-keluarga kita, untuk kita buktikan berat sama di Piko, ringan sama di Jinjing. Sentiasa ingat, menang kita menang bersama, kalah kita kalah bersama, because we are KPKT. We work as a team, and I said it, I do it. Itu penting. Okay? Oleh kerana itu, saya paparkan gambar abang saya ni. Semua orang kenal okay? Tan Sri Adib, semua orang kenal lah, bekas KPPA yang disegani, memang disegani. Okay? Saya jumpa dia kerana Tan Sri Adib adalah pengurusi the panel of expert of KPKT. Okay? Dia memang beritahu saya nak pimpin kementerian dan pejabat awam untuk adil kepada semua. Penilaiannya harus berdasarkan kepada merit dan juga prestasi. Dulu SSB gagal. Mengapa SSB gagal? Kerana SSB telah pun akhirnya terpesong menjadi sistem saraan baru, akhir menjadi sistem sayang bos. Tak boleh. Kita kena berlaku adil kepada anak buah kita yang boleh bekerja. Yang selalu curi tulang, ponteng, tak datang, mohon maaf lah. Apa lagi kita buat? Yang terjebak dengan najis rasuah tu, saya mohon maaf juga. Tapi yang betul-betul berdedikasi, kita kena berikan penilaian berdasarkan kepada merit dan prestasi. Saya yakin, sebenarnya saya memang rasa cukup bangga dengan pasukan KPKP yang ada pada hari ini di Kementerian KPKT. Semua yang antara pegawai-pegawai yang betul-betul cemerlang dan profesional. Sebab itu apabila kita kumpulkan bersama, we are very strong. Okay? Always remember pepatah Melayu ini, genggam bara api biar sampai jadi arang. Saya faham dari segi pelaksanaan kepada PPT semua sama juga. Apabila peruntukan turun, dia ada pelbagai halangan, cabaran. Itu biasa. Itu sebahagian daripada asam garam hidup kita. Tapi jika kita ada semangat, genggam bara api biar sampai jadi arang, saya percaya dia akan boleh dilakukan. Therefore, it is important from now on, we must not only follow up, we got to follow through. Pastikan apakah assignment yang diberikan, we follow through sampai pop communicated, baru titik noktahkan dia. Okay? Selain daripada itu, jangan lupa sebagai pejabat awam, khususnya pegawai PDD, PDD is the cream of the cream. You are pegawai takbir diplomatik. You are what? The elite group. Never forget, the nation look upon you. The nation's hope is rest on your shoulder. Okay? Among all the 1.5 million civil servants, hanya 10,000 adalah pegawai PDD. You are the cream of the cream. Now is your time to prove your worth. Memang mampu lakukan. Integrity bukan saja menjauhi daripada rasuah. Integrity juga dia mencerminkan satu lagi sebelum ni, berpegang kepada janji. Always remember, a promise is a promise. Apabila kita pegang kepada janji, lepas janji ditepati, we will gain the trust, confidence and respect from others. Apabila kita janji, kita tunaikan. Itu sangat penting. Okay? Selain daripada itu, ultimately, what actually measure us? My benchmark is simple. Bila rakyat happy, I am happy. Okay? Itu penting. Rakyat tak happy, macam mana kita nak angkat bakul masuk sendiri pun tak guna. So that is why kepuasan rakyat is one of our keutamaan. Tengok, saya pun pamerkan demokrasi. Tapi saya tak tahu macam mana nak baca Jawi ni. Demokrasi berasaskan daripada perkataan Greek from Aristotle. Okay? Ini bermaksud demi rakyat. Asal usulnya.
Negara kita adalah negara demokrasi. Apa yang kita buat itu pastikan kita lakukan, bukan untuk diri kita. There are many peoples, okay? There are three types of people. Small minds discuss about gossip, okay? Medium minds discuss about events. Great minds discuss about vision. And all of you have great minds, because great men think alike. I believe that. Jangan bazir masa. Hari-hari masuk pejabat gosip sini, ini ada siapa yang girlfriend ini dah. Jangan bazir masa. Focus on the work. Okay? Demokrasi semua kita lakukan demi rakyat, demi pertiwi. Okay? Saya rasa ini adalah slide terakhir. Hari ini saya dah berikan nilai-nilai murni, teras pimpinan, falsafah pimpinan, hala 7. I'm here to set the direction, to provide the leadership, but I need your help. Saya perlukan bimbingan, nasihat, bantuan saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Kita perlu bekerja sebagai sebuah pasukan dan pastikan apa yang kita rancang dilaksanakan dengan sebaik mana yang mungkin. Saya tak menuntut kesempurnaan, kerana tak mungkin semua perkara sempurna, but at least we tried our best, and God will do the rest. Itu penting. Okay, hari ini juga kita akan lancarkan lagu KPKT yang baru. We have a new, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tadi lihat KPKT tahun baru ada pasukan choir yang baru. Semua hebat, bakat terpendam, tapi semua bakat daripada in-house. Kita tak jemput Dayang ke Siti Nurhaliza datang untuk nyanyi, tapi hari ini kita ada persembahan artis juga. Okay, lagu baru KPKT, namanya cukup manis dan juga tersohor. Lagu KPKT yang baru namanya Demi Pertiwi. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih Tuan KM.